Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah muslimin dan muslimat para jemaah sekalian. Malam ni malam Jumaat 7 hari bulan 1 2021. Alhamdulillah kita dapat baca buku yang menarik. Nama dia Al-Hubbu Al-Mutabadal. Maknanya cinta berbalas. Dalam kitab ini, alhamdulillah, dalam siri-siri yang lepas kita dah bincang tentang makhluk-makhluk yang telah menyayangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, mahabbatul jamad. Benda-benda yang keras, bukit, batu, pokok tamar menangis kerana berpisah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu contoh. Kemudian diikuti dengan mahabbatul hayawan. Hayawan cinta ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita cerita unta menangis depan Nabi, kan, sedih dia. Kuda berlari pergi dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan serigala mengakui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar. Kemudian kita sambung lagi mahabbatun nabat, tumbuh-tumbuhan sayang ke Nabi, pokok sayang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sambungan kita di sini mahabbatul insan li Rasulillah. Manusia yang telah menyayangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang sayang ke Nabi. Jadi kita kata kita dah muqaddimah. Batu, kayu, hayawan sayang ke Nabi, batang tamar sampai menangis berpisah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba kita manusia tak sayang. Manusia yang ada akal tak kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kata inilah contoh manusia yang malang di atas dunia ini. Allah hantar mari Nabi sebagai rahmatan lil alamin, kita tak tahu benda. Ini bimbang kita hari ni. Kadang-kadang kita banyak tak tahu benda, tak tahu. Ada setengah orang ni masyhur dia, tapi orang kampung tak kenal pun dia, orang lain bagi hidup. Kita kata kita kerugian besar. Maka Allah SWT hantar mari dalam siri yang dulu kita dah baca kitab Ar-Rahmatul Muhdah. Rahmat yang Allah anugerahkan kepada kita, iaitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah para jemaah sekalian, 21 siri kuliah telah ana sampaikan berdasarkan kitab tersebut. Kemudian kitab ini juga Hubbul Mutabadal, cinta berbalah ini ana hanya pilih-pilih poin-poin saja, kalau nak baca jadi panjang. Jadi kita pilih tajuk-tajuk yang menarik untuk kita hayati insya-Allah. Sambungan kita dalam cerita ini, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum mengagungkan, memuliakan semua perkara yang berkait dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang berkait dengan Nabi dia muliakan. Cuma kita kena ingatlah dalam CD ini jangan salah terperangkap dengan permainan orang yang zaman kita ini. Dia nak muliakan Nabi tapi dia buat gambar, replika, patung-patung, kan. Lepas tu duk gosok lah. Itu tidak mulia Nabi, itu buat benda khurafat terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu berbahaya. Di antara contoh seorang sahabat nama dia Abu Dujanah. Tanda tuan-tuan, Abu dia nama dia Simak bin Kharisah. Simak ni radhiyallahu anhu gelaran dia Abu Dujanah. Pada hari peperangan Uhud, tanda peperangan Uhud ni berlaku pada bulan Syawal tahun yang ketiga Hijrah, selepas Badar. Az-Zubair bin Al-Awwam menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tawaran kepada para sahabat, man ya'khudhu hadha as-sayf bihaqqihi. Ini tawaran dia. Siapa yang ambil pedang ini tapi menunaikan hak dia,
Jangan ambil pedang seronok, pedang Nabi. Nah, ambil pedang, jalankan tugas. Kata di Az-Zubair, faqumtu, saya bangun. Ya Rasulullah, saya nak pedang. Fa'arada anni. Kata di Zubair, Nabi tak mau. Nabi tak mau bagi pada Zubair. Dia tanya lagi kali yang kedua, siapa nak ambil pedang ni? Saya bangun sekali lagi, fa'arada anni. Nabi kata tak mau bagi ke Zubair. Kali yang ketiga Nabi SAW tanya, siapa dia nak ambil pedang aku? Bangun Abu Dujana, Simak ibnu Kharsyah. Ana ya Rasulullah, saya. Ana akhuzuhu ya Rasulullah bihaqqihi. Saya sanggup menerima pedang ini dan menunaikan tanggungjawabnya. Allahu Akbar, berani. Dia pun tanya, fama haqquhu? Apa dia ke hak pedang ini ya Rasulullah yang saya kena buat? Qal alla taqtulu bihi musliman. Syarat yang pertama, jangan salah guna pedang ni mungkin pancung orang Islam. Tak, jaga betul-betul. Jangan buat kesamaran dalam peperangan. Wala tafirra bihi an kafirin. Jangan lari kalau dikepung oleh orang kafir setara mana pun, libah dengan pedang aku ni. Jangan lari. Maka Abu Dujanah setuju. Qala fadafa'ahu ilaih. Nabi SAW serah ke pedang dia kepada Abu Dujanah. Wa kana idza arada al-qital, bila dia nak masuk peperangan, dia akan pakai di kepala dia ikat kain warna merah. Kalau kita macam serba, macam budak-budak sekarang ni kan, masa dia ada pertunjukan apa, ikat kain merah di kepala, itu menunjukkan Abu Dujanah sudah bersedia dengan pedang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata di Az-Zubair, aku duk perhati tengok Abu Dujanah nak buat apa dengan pedang Nabi ni. Nampak dia berani sangat. Dia sanggup. Aku minta 2 kali Nabi tak bagi. Tentulah Abu Dujanah ni hebat. Orangnya, Masya Allah, kata Zubair, faja'ala la yartafi' lahu syai' illa hatakahu. Apa saja lalu depan dia orang kafir, bagi. Kena. Kejar sampai naik ke bukit. Naik atas bukit Uhud. Masya Allah, dia tengok ada orang perempuan duk pegang kompang ni, duf ni, gendang, membagi sokongan kepada puak kafir. Bagi sokongan kepada puak kafir pula dah kan. Siapa dia? Dalam rombongan tu ada ketua besar dia nama Hindun, isteri Abu Sufyan. Dia duk menyanyi, nahnu banatu Tariq namsi 'alan namarik in tuqbilu nu'arik au tudbiru nufarik. Duk menyanyi. Pada bayang kedua kata, mana dia pergi galakkan. Kami ni banak Tariq. Namsi 'alan namarik, kalau mau lari, mau lawan, kami akan peluk. Kalau kamu lari, kamu tinggalkan. Sudah. Abu Dujanah apa gab, ambil pedang. Tiba-tiba tarik balik pedang. Tak jadi. Sudah. Az-Zubair apa pasal ni? Habis peperangan, Zubair kata, aku pergi. Ya Abu Dujanah, kenapa waktu kamu pergi dekat perempuan tadi mau angkat pedang, tiba-tiba mau tarik balik? Kata Abu Dujanah, wallahi akramtu sayfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, aku nak muliakan pedang Nabi. Tidak layak pedang yang besar dibunuh perempuan. Tak kedebel. Masya Allah, tak mau dia. Tak mau. Dia kata ini bukan level bunuh wanita dengan pedang ini. Pedang ni kita bunuh geng-geng hero-hero ni. Main perempuan tak mau. Aku tak mau bunuh perempuan. Walaupun Hindu kalau nak kira boleh dibunuh sebab dia menyertai peperangan. Tapi takdir Allah Subhanahu wa taala, Hindu ni akan masuk Islam. Hari ni bila sebut Hindu, kita kena kata radhiyallahu anha. Nak kata apa? Rezeki. Kan? Lepas 20 tahun dia hina Nabi, dia lawan Nabi, dia lanyak Nabi, dia masuk Islam dengan Abu Sufyan, dia jadi sahabat Nabi. Nak kata apa? Ini anak dia, anak Abu Sufyan, Ummu Habibah, isteri Nabi. Jadi dia jadi mak mertua Nabi. Subhanallah. Sebab itulah kita ni jangan buat besar.
kita tidak tahu di mana akhir kesudahan kita. Di mana akhir kesudahan kita. Hindu 20 tahun benci dia kepada Islam, Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Dia dengan Abu Sufyan akhirnya masuk Islam. Kita terpaksa kena kata radhiyallahu anha ya Hind. Masya Allah. Jadi nak ceritanya bagaimana Abu Dujana menjaga hak pedang Nabi sampai mereka. Dia tak nak guna pedang ni untuk bunuh orang yang tidak sepatutnya. Oh, yang tidak layak dengan pedang. Ini pedang biasa apa boleh tak? Bawa pedang lagu ni, bawa orang perempuan, tak perlu. Pedang Nabi. Masya Allah, tabarakallah. Baiklah, kisah ini diriwayat oleh Al-Hakim wa aqarrahu Az-Zahabi wal Bazzar dan lain-lain. Yang seterusnya kita pergi kepada kisah bagaimana seorang ibu, tanda tuan-tuan, marah kepada anak dia sebab banyak hari dia tak pergi belajar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kita kena belajar. Ibu-ibu kena tanya anak dia, "Mu berapa banyak dah tak pergi belajar sunnah Nabi?" Berapa banyak dah sunnah yang belajar tak buat? Ibu kena tegur anak-anak. Nak tegur anak tu tegur kita dulu. Lama anak dia tanya, "Mak buat ke tak?" Nak kita, kan? Allahu akbar. Cerita dia Huzaifah ibnul Yaman radhiyallahu. Huzaifah ni beberapa hari dia tak sempat pergi belajar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak hadir dalam majlis Nabi. Mak dia bertanya, "Ya Huzaifah, munzu mata ahdaka bin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Huzaifah, semenjak bila kali terakhir mungkin duduk berlutut depan Nabi? Bila? Huzaifah mungkin dia banyak kerja, mungkin dia kena dihantar utusan, macam-macam cerita sahabat, orang hebat ni. Huzaifah pun jawab, "Munzu kaza wa kaza." Dia sebutlah sejak bila aku tak pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Qalat fanalat minni wa sabbatni. Allah, mak dia marah. Mak dia marah kepada aku, jerakah aku, apa mu ni? Masya Allah. Mu tak sayang ke Nabi ke? Begitulah lebih kurang. Sampai aku tengok dia marah sangat, Huzaifah kata, "Faqultu laha, ibu, da'ini, tak apalah. Fa inni atiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang petang ni saya pergi solat maghrib dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa la ad'ahu hatta yastaghfira li wa laki." Subhanallah. Dia kata aku tak akan berpisah dengan Nabi malam ni kecuali dia doakan untuk saya dan untuk ibu sekali. Masya Allah. Mak dia dahagakan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dirinya. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, sebutnya nama Nabi selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang eloknya kita kembar selawat dan salam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Itu cantik. Biar kita nampak kerinduan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Slogan kita ingat Jumaat, ingat selawat, itu jangan lupa. Jangan lupa slogan. Dan jangan lupa selawat. Lama duduk slogan saja pula. Kata Huzaifah, "Fa'ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam." Aku pergi jumpa Nabi. Solat maghrib. Tunggu lagi sampai solat isyak. Summan tafala. Lepas solat isyak aku tak sempat nak bercakap dia, Nabi keluar. Sudahlah. Fatabi'tuhu, aku pun ikut. Nabi nak pergi mana ni? Sampai tengah jalan, ada orang nak jumpa dengan Nabi. Nabi berhenti bermunajat, bercakap perlahan lah. Cakap. Summa zahaba, dia pun pergi. Aku ikut belakang. Nabi pun dengar suara aku. Dia tanya, "Man haza?" Siapa? Huzaifah ya Rasulullah. Huzaifah. Nabi kata, "Malak, apa sebab mu ikut aku? Tadi lagi duduk ikut aku. Mu nak apa? Ceritalah." Fahaddastuhu bil amri. Aku pun cerita, "Ya Rasulullah, apa yang berlaku di antara mak dia tadi. Dan aku tak akan berpisah malam ni kecuali Rasulullah istighfar, minta ampun untuk saya dan mak saya." Nabi terus bersabda, "Ghafarallahu laka wa li ummika." Masya Allah. Al-hadis bituli, panjang lagi cerita. Hadzal hadis rawahu Ahmad wa Tirmizi wa hasanahu wa Nasa'i fi akhirin. Ini di antara kisah bagaimana seorang ibu mutaba'ah mengambil berat
tentang anak dia, bagaimana hubungan dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan lama sangat terpisah. Ini sehinggalah Huzaifah ni akhirnya, tuan-tuan tanda, akhirnya Huzaifah radhiyallahu anhu telah mendapat tempat kepercayaan Nabi. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyerahkan senarai golongan munafik yang berada di Madinah kepada Huzaifah. Itu dipanggil mangqab azim. Satu kedudukan yang tinggi. Selepas Nabi wafat, sahabat-sahabat nak tahu munafik, pergi bisik dengan Huzaifah. Huzaifah yang kita tak tahan hatinya, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang syaitan lari kepada dia. Dia pergi tanya Huzaifah, coba tengok dalam senarai yang Nabi beri pada kamu, Umar bin Al-Khattab ada ke tidak? Kita kata Masya Allah, tabarakallah, Umar masih lagi meletakkan suatu kecurigaan, adakah iman dia mantap ke tidak, dia ni munafik ke tidak. Kita tanya Huzaifah. Huzaifah kata, ya Umar, siapa dia lah mu ni mari tanya? Subhanallah, munafik nu geng-geng hak tak semaya nu. Nah, hak pergi masjid nak tunjuk muka, bukan nak pergi solat. Itu munafik nama dia. Jadi para ibu, kita kena belajar dengan kisah Huzaifah ni, bagaimana kita kena mutaba'ah, sentiasa ulang kaji, sentiasa selidik amalan anak-anak kita dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tengok mu lepas solat kat pakai lompak pergi selalu, maya sunat dak. Mu tak sayang ke Nabi ke? Tanya dia sikit. Malam-malam Jumaat aku tengok mu tak baca pun selawat ke Nabi. Kan? Nabi kita suka kita ni banyak berdakwah contohnya. Jadi kita cuba mutaba'ah apakah amalan-amalan anak-anak kita dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan pula anak dia jawab, abah, mak, jangan tak percaya dengan saya. Semua di tubuh saya ni barang Nabi belaka. Sudah kita. Piyah dia ada cok capa, baju tepek sini, kain serbat. Kita kata itu logo orang buat, ahli-ahli perniagaan buat, jangan duduk semangat sangat. Yang kita nak, yang kita buat. Kita menunjukkan komitmen kita kepada cintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di antaranya kita berbanyakkan selawat. Selawat yang terbaik yang saya telah pilih para jemaah sekalian, iaitulah selawat yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Kita ingatlah selawat yang paling baik dia panggil selawat yang telah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Jadi alhamdulillah selawat ini setelah saya pilih beberapa, ada 8 riwayat di sini dalam risalah kita Fadail wa Kaifiyatus Salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan boleh ambil dalam internet ada. Alhamdulillah. Kalau yang tak dapat tu tengok dalam grup-grup kuliah kita tu, insya-Allah nanti admin kita akan share kelebihan selawat ini. Alhamdulillah para jemaah sekalian, tanda cinta kita. Yang seterusnya kisah Abu Ayyub Al-Ansari. Tanda Abu Ayyub ni nama dia Khalid bin Zaid. Mula-mula Nabi sampai ke Madinah. Ini cerita sedap. Cerita ni lagi banyak lagi menarik, tapi sempat masa kedak. Waktu Abu Ayyub sampai di Madinah, Nabi sampai Madinah daripada Quba, Nabi berhenti di tapak Masjid Raudhah sekarang itu. Berhenti di situ. Tanah itu kepunyaan 2 orang anak yatim, Sahal dan Suhail. Nabi minta beli, kemudian Nabi mula bina masjid dan dia menumpang duduk di rumah Abu Ayyub. Macam mana Nabi boleh duduk di rumah Abu Ayyub? Dengar, cerita pelik. Ana suka cerita ni supaya kita mengambil pengajaran, iktibar daripada apa yang kita dengar. Waktu Nabi sampai dengan unta dia, parking dekat masjid, orang lain duduk sibuk salam dengan Nabi. Abu Ayyub ni cerdik, dia tarik unta Nabi balik rumah dia. Dia tak cakap banyak dah. Tarik unta balik rumah dia. Selesai Nabi kita bersalam dengan para sahabat, Nabi tanya, mana rahli? Aina rahli? Di mana kenderaan aku? Sahabat kata, ya Rasulullah, Abu Ayyub balik rumah dia. Maka Nabi kata, al-mar'u ma'arrahlihi. Seorang itu kena duduk dengan barang-barang dia, dengan kenderaan dia. Jadi Abu Ayyub ni cerdik. Kalau semua orang nak belakang ni, daripada Quba lagi pegang, ya Rasulullah halumma, ya Rasulullah mayu rumah saya. Jadi Nabi tak jawab belakang,
Tiba-tiba dia tengok Abu Ayub tarik, Nabi kata sesah. Kebetulan rumah Abu Ayub depan masjid sekarang. Kalau tuan-tuan pergi masjid sekarang, lebih kurang di kawasan makam Nabi tu, ada kubah, kita duduk depan tu, situ rumah Abu Ayub, dekat. Rumah Abu Ayub ni kebetulannya 2 tingkat. Ini nak jadi cerita. 2 tingkat. Abu Ayub minta Nabi SAW duduk di atas. Nabi tak mau. Nabi kata, aku duduk bawah lah senang. Orang ramai nak jumpa aku. Tuan-tuan kena ingat, dulu rumah dia buat dengan tanah, buat dengan batang tamar, pelepah tamar, naik ramai-ramai kan runtuh kan, masalah pula. Nabi kata, aku duduk di bawah lah. Senang, orang mari nak jumpa dan sebagainya. As-safal arfaq. Nabi kata duduk di bawah lebih senang untuk aku, lebih senang. Apa jadi tuan-tuan kepada Abu Ayub? Penat dalam kita. Jadi Abu Ayub duduk atas, Nabi duduk bawah. Saat malam tu dia pun tidur di atas. Bukan Nabi sudah atas, duduk atas rumah dia. Dia tidur sedah tengah malam. Faqala, sudah. Bawah kita Rasulullah ya Ummu Ayub. Bawah kita ni Nabi. Takkan kita nak berjalan atas Nabi SAW. Fatanahau, mereka pun duduk tepi dinding. Tidur tepi dinding, tak berani duduk tengah, takut duduk atas Nabi. Walaupun tingkat lain. Allahu Akbar. Esok Nabi Ayub mari jumpa ya Rasulullah. Rasulullah kena duduk atas. Rasulullah kata, as-safalu arfaq. Aku duduk di bawah lebih tenang, lebih senang. Abu Ayub kata, ya Rasulullah, la a'lu saqifatan anta tahtaha. Subhanallah. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak layak bagi Abu Ayub duduk di atas, di bawahnya Nabi. Akhir sekali Nabi setujulah untuk naik di atas. Setelah dirayu oleh Abu Ayub, Nabi setuju di atas. Barulah tenang hati Abu Ayub. Ya Allah, sedaklah aku nak berjalan, Rasulullah duduk atas kan. Baru betul Abu Ayub duduk di bawah Nabi. Ni Nabi bawa duduk bawah Abu Ayub, tak kena. Dia pun buatlah makanan untuk diberi kepada Nabi SAW. Nak ceritanya betapa Abu Ayub ni sayang ke Nabi. Dia tengok Nabi makan kat belah mana. Ni, kita letak dalam mangkuk. Nabi makan mana, ada bekas mulut Nabi. Di situlah tempat dia akan minum, makan. Nak ambil kesan tempat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam makan. Itu dia panggil ambil berkat. Dengan mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, naam, ada barakah. Mulut buat kita ni buah besar tak sedut ada berkat-berkat lah. Buah banyak, nak ambil berkat juga dia pun. Lah. Satu hari Ayub buat makanan, ada bawang putih, thum dalam tu. Dia pun hantarkan Nabi SAW. Waktu naik nak ambil bekas, nak cek di mana mulut Nabi, tak ada bekas, makanan tak terusik. Kata dia, Abu Ayub macam nak cabut nyawa aku. Kenapa Rasulullah tak makan? Salah ke kami ni? Sudahlah. Ya Rasulullah, kenapa tak makan? Nabi kata, kerana ada bau ni, makanan berbau ni. Ahramunhu, haram ke Rasulullah makan-makan som ni, makan bawang putih. Nabi kata tak haram, tapi aku tak suka. Sebab aku tak suka, kenapa? Sebab aku bermunajat dengan makhluk yang kamu tak munajat. Iaitu Nabi cakap dengan Jibril. Jibril selalu datang jumpa Nabi. Malaikat mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat ni anti kepada bau benda-benda yang busuk. Dia tak suka. Tak suka dia. Hadis ni dalam Muslim. Maka para ulama mengatakan cerita Abu Ayub ni ada 3 perkara dalam isu ni. Perkara yang pertama, bagaimana beradabnya Abu Ayub, Khalid bin Zaid dengan isteri dia, sehingga tak mau dia duduk di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, terpaksalah jalan atas tingkat atas merangkak, takut bising ke Nabi. Kalau rumah kita hari ni mungkin tak apa pelik sangat, sebab rumah semi, bukannya dengar kita berjalan atas tak, kita lihat budak nakal tumbuk lantai ke katak benda-benda, bunyilah. Ni rumah kayu, rumah dengan buat pelepah tamak, bunyi keruk-kerak, tak boleh.
Yang kedua, bagaimana Abu Ayyub suka dia nak ambil tabarruk dengan bekas peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, betapa sayangnya ke Nabi. Bila Nabi tak mau makan tum, Abu Ayyub kata, lepas pada ni kita tak nak makan dah benda ni juga. Masya Allah. Walah, tak salah bagi kita makan bawang putih. Cuma Nabi dia bermunajat dengan malaikat. Jadi malaikat ni tak suka dengan apa? Dengan bau busuk. Dalam hadis Nabi SAW baginda beritahu, innal malaikata tata'azza. Malaikat sakit hidung dia sebagaimana manusia juga sakit hidung. Sebab itulah saya kata, ni kata Abu Anas ni, afallahu anhu wa an walidai, kalau tuan-tuan rasa nak suruh malaikat yang ada sekeliling kita ni selesa, tak sakit hidung, tinggalkanlah makanan yang busuk-busuk. Gapo dia makan yang busuk? Gapo dia? Derah kau nak dengar? Rokok. Betul sekali jawapan. Tak ada pedah. Makan bawang ada juga pedah. Dari sudut kesihatan pun. Tak. Ni makan rokok, gapo dia pedah? Habis piti banyak, busuk pula. Subhanallah. Cuma kita heran kepada muslimat ni, isteri-isteri orang yang merokok ni, boleh dia duduk dengan suami dia ni? Kau dah lama dia pun jadi minat juga dah rokok tu. Makcik dia tu minat juga dah ke rokok. Kau terpaksa. Allah kata mari bang rokok. Kalau mari gosok-gosok gigi mana sabun ni apa-apa mana kita gosok gigi dak. Berasa nak tidur poh lepas rokok dakak bini lepas tu. Bosok bang situ boleh nyeduk dua tu. Tak ada bunyi lagi balah ke rokok. Kau ada. Kalau bini suami menikah lain, jangan pergi dunia. Bak rokok senyap kotak. Tak bunyi apa. So lagi kalau suami tak semaya, tak apa dia. Allah Akbar. Baru ni ada orang mari tanya. Dia mari repot kita, dia kata suami dia tak solat. Kita kata kena nasihat dah. Kalau tak pakai juga, terpaksa kena berpisah. Hak ni kita tak sih. Tak sih gua, dia tak semaya. Pulaknya. Kata jangan mari tanya lah tak sih. Ayuh. Baik. Itu kisah siapa dia tadi? Abu Ayyub dengan Nabi. Kisah lain pula, ini dalam kehidupan biasa, saya dalam bab makanan. Seorang wanita, nama dia Karimah binti Hammam. Dengan jangan ha. Dia kata dia pergi jumpa Aisyah. Dia pergi jumpa dengan Aisyah radhiyallahu anha, dia tanya hukum nak pakai inai, hinna. Orang kata hinna, nak pakai inai, boleh? Aisyah kata, lah Sabi boleh je nak pakai, tak ada salah. Islam tak larang. Tapi aku sendiri, aku tak pakai. Kenapa Sayyidah Aisyah, puan Ummul Mukminin tak pakai hina? Kenapa? Kana habibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakrahu rihahu. Dia kata kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak suka bau hina tu, dia tak suka. Hadzal hadis rawahu Ahmad wa Abu Daud. Jadi bila kata tak suka, apa jadi? Wanita ni pun tak mau juga dia. Tak mau aku. Tak mau, biarlah kita tak payah pakailah juga. Sebab apa? Sebab Nabi tak suka. Walaupun dia tu jauh dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi oleh kerana Nabi tak suka, dia tak suka. Cerita dia lah. Tapi kalau kita nak pakai inai, pakai, tak ada salah. Nak ceritanya bagaimana orang yang mencintai Nabi itu sampai begitu sekali tak mau dia dengan perkara itu. Hadis ini riwayat, kisah ini riwayat Musnad Ahmad, Abu Daud dan lain-lain. Cerita lagi dalam bab bagaimana sahabat menyayangi apa yang dibuat oleh Nabi sallallahu, yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menariklah cerita ni kan. Iaitulah kisah Anas. Satu hari seorang khayyat ni tukang jahit. Tukang jahit ni dia jemput Nabi sallallahu alaihi wasallam ke rumah dia buat makanan. Nabi bawa Anas, mari kita pergi dua. Anas kan khadam dia, selalu ikut khidmat Nabi bawa Anas.
Faqarraba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khubzan min sya'ir wa maraqan fihi dubba. Sudah. Orang ni sediakan makanan roti daripada gandum dan juga pencicah dia, kuah dia dibuat daripada daging cincang dengan dubak. Dubak ni pangkin apa nama? Buah labu. Daging campur labu, sedap cicah roti. Masya-Allah tabarakallah. Zaman dia nak ikut menu Nabi, balik buat. Cari buah labu, tak daging cincang, ambil roti cicah. Jadi tu. Qala Anas, ini cerita dia. Fara'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatatabba'u ad-dubba min hawali sahfah. Aku tengok Nabi duk kutip ambil buah labu tu dalam pinggang, ambil makan bismillah. Kata Anas, falam azal uhibbud dubba munzu yauma idzin. Lepas pada tu aku sayang kepada dubba. Suka makan buah labu ni sebab apa? Kata di Anas, fama suni'a li ta'amun ba'du. Aku tak buat makan kecuali kalau ada labu mesti aku masuk. Tak kira makan apa pun sebab Nabi suka kepada buah labu. Allahu akbar. Ya, ada asal hadis ni muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Riwayat Muslim kata, Anas kata setiap kali dia buat makannya kalau ada dabu dia akan buat. Kita pun kena cari buah labu juga. Musim-musim hujan ni sirat apa ni labu campur dengan daging cincang tu, sedap dah. Cicah roti pula. Jadi ke dia. Jadi Anas radhiyallahu anhu sayang kepada makanan itu sebab apa? Sebab Nabi kita suka. Kata ulama, kullu hadhil mazkurat minal uburil jibilliyah. Semua kita sebut tadi, makan labu, tak boleh nak hinak tadi, tak suka bangun. Itu dia panggil benda jibilli, benda yang menjadi kebiasaan hidup. Kita ni kalau benda tak aja makan, kita tak akan makan. Tapi kita kena ingat, kalau sudah menjadi suatu makanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi juga menggalakkan kita, maka seeloknya kita juga suka. Ni ana duk perhati tengok bulan Ramadan kita buat jamuan iftar kepada jemaah. Hantar watama berkotak lagi. Dia kata tak habis ni ustaz, banyak watama ni. Kata banyak apa? Sekali makan hari-hari 300 orang. 300 orang, kalau 3 biji seorang, berapa ratus? Mata ya habis ni. Dok dia kata. Jemaah kita nak ambil sebiji je. Itu pun ada setengah tu nonye, kata orang Kelantan. Nonye ni nak habis biji pun tak suka. Masya Allah. Mulai sekarang kita kena tukar. Anak kata aku cari dubak kerana Nabi suka. Kita kata mulai sekarang aku nak buka puasa dengan buah rotok, buah tamar. Sebab menjadi makanan Nabi SAW dan Nabi menggalakkan supaya kita buka puasa dengan rutab. Kalau tak ada rutab, tamar. Kalau tak ada juga, minum air. Kena letak situ. Walaupun umur jibilli, tapi digalakkan, maka kita sayang kepada Nabi SAW, kita buat. Masya Allah. Sama juga dengan pakaian. Kita hari ini sibuk tentang pakaian. Nak pakai macam mana? Jubah ke seluar? Nak pakai topi ke pakai serban? Kita tengok dalam kitab Syama'il, Nabi kita pakai jubah, dia pakai kamis, dia pakai serban, dan ada tak pakai serban. Jadi kalau tak ada hadis tentang kelebihan tertentu pun, kita kata aku suka pakai serban. Kenapa? Karena Nabi SAW pakai. Cukup setakat tu. Walaupun dia tu kalau kata amrun adi, orang Arab semua pakai belaka, tapi oleh kerana kita pakai kerana cinta kepada Nabi SAW, maka kita naik darjah al-mahabbah. Mahabbatu dengan pakaian yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga makanan yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat tuan-tuan, jangan dikomersialkan makanan-makanan sunnah sehingga harga dia jadi mahal. Tak boleh. Itu tidak sunnah pula tu. Sunnah yang tak sunnah. Sunnah tak sunnah. Hak sunnah ni patutnya lagi murah nak ikut Nabi. Tak. Ni dak kita jual, ni ada setengah orang salah faham. Dia kata saya jual murah bagi saya ustaz. Kadang-kadang kita jual rugi. Pasal apa? Ikut Nabi. Siapa dia bagi tahu kepada awak Nabi kita berniaga rugi? Siapa? Tak ada. Nabi kita cerdik. Dia pergi berniaga dapat untung. Kan dia pergi berniaga dengan Maisarah yang dihantar oleh Sayyidah Khadijah.
Untuk dia berniaga. Mana kata oleh kerana aku Nabi akan jual murah lah. Itu bukan jual Nabi. Jual orang tak erti jual lah gitu nama dia. Lain. Nah, orang tak pandai menjual. Duduk sandar ke Nabi. Nah, Nabi kita dia suruh untung kalau kita berniaga. Kalau kita nak sedekah, tak lain. Sedekah memang orang tak cari untung dunia, kita cari untung akhirat. Kalau nak berniaga betul. Kan? Allahu Akbar. Kita tengok pula kepada perasaan seorang sahabat. Oh, perasaan macam mana? Daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia kata ja'a rajulun ila Nabi. Seorang laki-laki mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata ya Rasulullah, wallahi innaka la ahabbu ilayya min nafsi. Tuan lebih saya sayang daripada diri saya. Lebih saya sayang daripada keluarga saya, daripada harta saya, daripada anak pinak saya. Tapi bila saya di rumah, dengar ni. Bila saya teringat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya tak boleh sabar. Terus saya datang ke masjid, jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesalah masalah. Tapi yang saya fikir sekarang ni, ketika kalau saya sudah mati. Bila saya mati, Rasulullah wafat. Saya duk mikir, saya di mana? Jumpa lagi ke tidak kita dua? Allahu Akbar, sedih tuan-tuan. Boleh jumpa, layak ke saya nak jumpa dengan Nabi? Nabi duduk darjat yang tinggi, dekat dengan Rabbil Alamin, saya duduk ujung. Penangis dia, Masya Allah. Khasyitu an la arak. Aku bimbang, takut tak jumpa lagi di akhirat. Nabi tak jawab. Nabi diam. Hatta nazala Jibril, sehingga Jibril turun bawa ayat Quran tanda Suratun Nisa ayat 69. Wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahu Akbar. Jangan bimbang. Tengok ayat. Tanda tuan-tuan. Ayat surah Nisa ayat 69. Siapa dia taat pada Allah Ta'ala dengan Rasul, mereka ni akan dibangkit di akhirat esok bersama dengan Nabi, Siddiqin, Syuhada, Salihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Inilah teman yang baik yang mereka akan jumpa di akhirat esok. Alhamdulillah, hadis ini diriwayat oleh At-Tabarani dan lain-lain. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Itulah jaminan Nabi kepada sahabat yang telah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama juga seorang sahabat lagi, nama dia Rabi'ah bin Ka'ab. Dia ini suka khidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia khidmat malam-malam sebelum nak balik rumah, dia sedia air tak dekat tangga Nabi untuk Nabi nak pergi tandas, Nabi nak berwuduk, sedia air. Sekali Nabi tanya, ya Rabi'ah, sal, nak minta apa? Panjang cerita ni saya ringkaskan. Dia kata, ya Rasulullah, aku nak minta kecil ya, satu ya permintaan. Apa dia? Aku mikir minta dunia akan habis, sama ada aku tinggal dunia atau dia tinggal aku. Tapi aku nak mikir akhirat. Nak fikir akhirat. Apa dia akhirat? As'aluka murafaqataka fil jannah. As'aluka murafaqataka fil jannah. Aku nak minta menemani Rasulullah dalam syurga. Jangan duduk jauh. Subhanallah. Nabi terkejut. Aw ghaira zalik, tak ada lain dah minta. Minta ni. Allah, besar sekali. Kata Rabi'ah, huwa zak, tak sih hak lain. Pada hak ni, boleh hak ni cukup. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'inni ala nafsika bikasratis sujud. Nabi kata, tolonglah aku untuk meluluskan permohonanmu ini dengan banyak sujud. Subhanallah. Lepas pada tu Rabi'ah radhiyallahu anhu tak ada tempat kecuali dia akan solat. Sebanyak mungkin solat untuk melayakkan dia duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat esok. Hazal hadis riwayat Muslim. Jadi para jemaah sekalian, kita ni berasa nak dekat ke jauh dengan Nabi? Nak dekat ke jauh? Dekat? Banyak sujud. Sujud ya kita.
Jangan sujud saja, maknanya solat lah kena semaya. Lama dia kata Allahu Akbar, sujud. Kata kuana pula dia ni. Ustaz kata sujud saja. Tak, maknanya banyak sujud, maknanya banyak solat sunat. Banyak solat sunat. Ini anak-anak betul sikit. Ramai orang tanya soalan yang tak betul. Dia kata saya ni, lepas solat Isya, saya akan solat sunat, lepas Isya 2 rakaat. Lepas solat Isya 2 rakaat, saya buat lalu witir so. Kalau tak buat lalu, nanti bangun tidur kan kena 3 balik. Sudah. Ada setengah tu tak. Ba'diyah Isya 2 rakaat. Solat taubat 2 rakaat. Solat apa lagi 2 rakaat. Lepas tu witir selalu. Habis pukul 5 nanti saya bangun pula tahajud. Kita kata para jemaah sekalian kena betul channel ni. Bermulanya solat qiyamul lail kita selepas solat Isya sampai subuh. Tartib dia macam ni. Lepas solat Isya, kita solat ba'diyah Isya 2 rakaat. Paling kurang. Elok 4 rakaat. 2. Comel 4 rakaat. Saya tak apa larat ustaz. Baik, 2 rakaat kita buat berdiri, 2 rakaat sambil duduk. Nak alas apa lagi? Sakit lutut. Sakit betis. Sambil duduk. 4 rakaat. Habis 4 rakaat ni nak balik. Kita pun tengok. Kita ni biasanya bangun pukul berapa malam? Tengah malam pukul 5. Orang kita tua dia puas dah tidur dah. Puas dah tak payah. Lama dah tidur. Pukul 4 dia bangun dah buat dia tu. Tak payah kejut ke ayah. Tak payah dia. Ayah kukuk dia bangun dah. Sekali dengan ayah. Kita muda-muda ni, Allahu Akbar. Bukan sakit ayah. Dia nasuh kukuk. Baru tak bangun lagi dah. Maka, apa yang kita buat? Bila kita bangun nanti, kita solat tahajud. Bermula dengan 2 rakaat yang ringkas. 2 rakaat itu pendek. Baca kuliah keluar Allah. Lepas tu kita tahajud lah. Kalau kita ingat surah panjang-panjang. Tak ingat surah panjang, kuliah pula pun tak apa. Tidak jadi masalah. Sudah akhir dekat nak subuh, barulah kita witir. Seelok witirnya kita buat 3 rakaat. 2, 1. Comel. Itu baru betul. Dia panggil solat witir itu penutup solat malam. Bukan tutup awal, bangun kemudian lah. Kecuali orang yang memang rasa malam ni terlalu penat, letih sangat-sangat, kalau aku tidur ni tak bangun. Bolehlah dia solat witir sebelum tidur. Solat witir sebelum tidur. Baik, kalau bateri dia lemah sangat. Aku ni kalau tak solat lepas Isya, dak dah. Solat lepas Isya, tak apa. Solat ba'diyah Isya, lepas tu witir 3 rakaat, lepas tu balik. Ada setengah orang kata, nak 1 rakaat, ya kembar dengan rakaat Isya. Kata, tak. Itu rakaat Isya, 2 rakaat ba'da Isya, bukan qiyamul lail. Itu hak Isya. Qiyamul lail, lepas pada itu, sampai ke subuh. Baru jadi. Jelas tu tak? Tartib, sudah jelas? Kau ada nak tanya? Ini ramai orang duk tanya soalan. Maknanya bila orang tanya ramai itu menunjukkan ramai yang silap faham. Dia jelaslah kepada kita, insya-Allah. Tadi Anas tadi cinta suka kepada labu dubak. Dubak tu labu kuning tu. Bukan apa, labu hok makan tu. Kalau kita pergi Madinah, ingat tak? Dia panggil halaqah. Halaqah ni tempat lelung, pasar borong. Buah labu dia dengan molek. Mekah Madinah ni tak ada sungai, tali air pun kalau ada besar lengan pun kali ada. Hujan jarang-jarang. Buah labu yang dijual di pasar Madinah, pasar Mekah, meluk ini besar. Tempat kita ni hujan banyak, buah labu celih ketok pula. Masya-Allah, tabarakallah, rezeki orang sana. Berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam suka buah labu dia besar. Meluk buah labu. Nak tengok kalau pergi Madinah, cakap dengan apa ni guide kita tu, saya nak pergi melawat pasar sayur-sayuran pagi. Comel kita pergi. Buah labu saja jangan main. Baiklah. Jelaslah kita. Yang seterusnya, bagaimana para sahabat ni mengambil berkat dengan peluh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang dibuat oleh Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ni radhiyallahu anha, maaf. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pergi tidur rumah dia. Kemudian Nabi tidur peluh. Bila peluh basah di kain tu, dia kumpul peluh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, peluh ni ya Rasulullah lebih harum daripada kasturi. Itu peluh Nabi.
Ni ada orang mari jual darah Nabi lah, peluh Nabi mari duk tayang, tak tahu mari mana tu. Wallahu alam, kita kata kalau dia ada bukti kukuh-kukuh yang boleh tunjuk betul hak Nabi, kita pakai cium lah. Ni tak tahu mari mana. Ni ada orang kata DNA barang Nabi ni jadi kosong. Kita tengok para pengkaji DNA, orang ahli sains ketawa tengok, jangan duk percaya, jangan duk kelentung orang kat macam ni. Main DNA ke mana? Nak ambil mana DNA? DNA tu kena ambil hak asal baru boleh pelaga. Takkan nak pergi korek dalam kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, macam-macam cerita. Maka kita kata sukarlah untuk kita nak mempercayai benda-benda jenis replika, jenis mari duk tabaruk dengan peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Nak tengok bukti sanak-sanak dia pun sukar. Kita kata usahlah. Kalau sayang ke Nabi, jangan duduk cari gambar-gambar, kita cari ajaran sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah tanda cinta hakiki kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara para sahabat ni menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah Amr bin al-As. Amr bin al-As ni orang hebat, gedebel dia, tapi dia kata apa? Aku terlalu hormat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma kuntu utik an amla ainayya minhu. Aku tak mampu, mata aku nak tengok muka Nabi, tak mampu. Kalau musuh aku sifat Nabi sekarang, aku tak boleh nak sifat. Sebab duduk depan Nabi itu tunduk ya, hormat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni kita ni depan Nabi sengih-sengih zaman sekarang ni pula nak pergi ziarah kubur Nabi tu kok macam tak reti apa. Bawa tali pos sengih duduk main. Kita kata ini di antara orang yang tidak menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita nak menghormati Nabi, marilah kita hormat dengan cara-cara yang betul-betul. Di antara contoh lagi, bagaimana para sahabat Nabi ni dia cinta sangat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh satu hari Abdullah bin Umar, dia kata, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, la tamna'u nisa'akumul masajid iza sta'zanakum ilaiha. Nabi kata kalau perempuan minta izin nak pergi masjid, mu jangan larang, bawa dia pergi masjid. Learning tak ramai orang perempuan pergi masjid. Tak. Dia duk baca hadis hak Nabi kata solat orang perempuan yang baik di rumah. Tak segilah masjid. Pasal tu kita tengok wanita tidak ramai pergi masjid, hak salah faham lah. Ibnu Umar kata, Nabi kata kalau orang wanita nak pergi masjid jangan larang. Anak dia nama Bilal bin Abdullah bin Umar. Abah, kalau bahasa kita, ayah, wallahi la amna'anna. Dia kata aku akan sekat wanita pergi masjid. Nak sekat. Pasal tak mau bercampur macam-macam. Konon-kononnya lah wanita ni tak ikut etika ke, tak ikut SOP masjid ke macam mana. Bila dengar lagu ni, Abdullah memang paling celek mata ke anak dia. Fasabbahu sabban, dia marah. Apa mu ni? Marah ngati. Kata di sahabat ni, ma sami'tu sabbahu mislahu. Aku tak dengar lagi dia marah ke anak dia macam ni. Sebab apa? Dia kata aku bagi tahu kepada kamu, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kalau orang perempuan nak pergi masjid, bawa, mu kata aku nak sekat. Masya-Allah. Marah dia kepada anak dia. Hadzal hadis muttafaqun alaih. Ingat boleh lah. Bagaimana para sahabat bila baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ada orang canggah, marah lalu. Itu hak dari sudut canggah. Ada lagi lah hak kita duk kempen sentiasa. Ingat dalam projek Mega maupun bilik, hadis Ummu Habibah. Ingat makcik Ummu Habibah hadis dia mana? Kan dia kata, dia riwayat kepada kita, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa dia jaga 12 rakaat satu hari satu malam, maya sunat rawatib, 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 selepas zuhur, 2 selepas maghrib, 2 lepas isya, 12 rakaat. Jaga ke tak jaga kita ni? Tak ada rahmat. Jaga cukup bilangan, insya-Allah. Siapa dia jaga 12 ni, Allah Taala akan bina sebuah mahliga dalam syurga setiap hari. Hadis ni sahih dalam Muslim. Ummu Habibah kata apa? Aku tak pernah tinggal 12 rakaat ni semenjak aku dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ajak adik dia nama Ambasah. Ambasah kata aku tak pernah tinggal sejak aku dengar daripada Ummu Habibah. Mari pula orang lain pula rawi dia, aku tak pernah tinggal sejak
Kita nak, tuan-tuan dan puan-puan juga kata, insya-Allah kami tak nak tinggal lagi 12 rakaat ini setelah kita dengar hadis ini dibaca oleh Abu Anas. Boleh? Insya-Allah 12 rakaat. Ingat dah. 2 belum subuh, 4 belum zuhur, 2 selepas zuhur, 2 lepas maghrib, lepas isya. Itu dia panggil 12 rakaat sunat muakkad. Hak lain-lain itu sunat. Sebelum asar, sebelum maghrib, belum isya solatlah, tidak jadi halangan. Yang tak bolehnya lepas subuh dengan lepas asar. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, puas hati dah kita beberapa contoh bagaimana para sahabat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan banyak dah kita cerita bab ni, insya-Allah kita akan sambung lagi cerita kita dalam cinta berbalas Nabi dengan sahabat-sahabat yang lain. Adapun cinta Nabi dengan sahabat, ada sebuah buku yang anda baca, nama dia Hubbun Nabi wa Alamatuhu. Cinta Nabi sallallahu dan tanda-tandanya. 4 siri kuliah sudah ada dalam YouTube, ada dalam Facebook. Tuan-tuan cari ya, tulis cinta Nabi dan tanda-tandanya, akan keluar 4 siri ni, insya-Allah. Jadi yang ni kita ringkas je. Kita lepas pada ni kita nak masuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mahabbatul Madinah. Madinah, cinta ke Nabi macam mana? Tunggu dalam siri yang akan datang, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.